untuk kita kena rasa sayang kat diri kita untuk dapatkan healthy lifestyle tu supaya kita lebih sihat lah. Alright. Okay, ni physical activity kita. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di bahagian kanan, kita ada listkan setiap minggu apakah silibus yang akan kita jalankan. Okay, pada minggu kedua kita ada Zumba for beginners. Jadi Zumba untuk beginner ni dia tak intense, dia biasa-biasa je. And then week 3 kita ada workout 5 minutes. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita buat Zumba, workout, Zumba, workout. Okay, week 4 Zumba intermediate, maksudnya pertengahan lah dia punya intense tu. Yang minggu kelima kita buat workout 10 minutes. Minggu ke-6 Zumba intermediate lagi. Minggu ke-7 workout 10 minutes. Maksudnya kita tambah lagi 10 minit. Dan minggu ke-8 kita buat Zumba advance. Okay. Ini merupakan silibus yang mana kita susun lah untuk physical activity. Tetapi kami sangat menyarankan para peserta. Okay, kat situ nampak nota. To have your own workout routine at home. Maksudnya para peserta tidak perlulah untuk hanya mengikuti session yang kami buat. Para peserta boleh melakukan physical activity sendiri di rumah. Buka YouTube, search maybe Zumba atau HIIT workout dan buat at least 2 days of workout a week. Sebab apa kita nak tengok, sebab kita punya konsep kita buat calorie deficit dan juga calorie burning lah. Okay, so physical activity ni dia nak bakar kalori lebih banyak lagi lah. Jadi okay, ini merupakan session ataupun apa kita panggil schedule macam mana kita punya physical activity nanti. Okay, first kita akan ada stretching session 1 minute and then workout or Zumba 5 to 10 minutes, cool down for 1 minute. Okay, put on spot tadi, maksudnya pakai yang sesuai lah. Okay, jadi physical activity ni akan dilakukan secara atas talian. Okay, nanti kita akan buat bersama-sama lah antara bersama peserta dan juga para penganjur. Okey, itu sahaja untuk physical activity. Saya serahkan kepada presenter ketiga iaitu Fuzail untuk menerangkan tentang intermittent fasting. Silakan Fuzail. Okey, semua boleh dengar tak? Boleh. Okay, Assalamualaikum semua. Mari kita teruskan. Okey, what is intermittent fasting? Next. Next, Iqbal. Okey, mesti ramai yang tertanya-tanya apakah itu intermittent fasting. Okey, intermittent fasting ini merupakan satu kaedah yang sangat popular dekat dunia ni dan juga sangat popular di kalangan fitness trend ya untuk function intermittent fasting ini adalah untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kualiti kesihatan dan juga dia akan simplifykan kita punya lifestyle. Okey, banyak kajian telah menunjukkan bahawa intermittent fasting ini memberikan kesan yang sangat positif kepada badan, minda dan juga ada satu kajian ini menunjukkan bahawa intermittent fasting ini boleh memanjangkan umur sesuatu organism itu. Okey, macam mana kita nak buat intermittent fasting ini? Mesti ramai tertanya-tanya kan? So, intermittent fasting ini sebenarnya adalah cycle between berpuasa dan waktu makan. Kita kena asingkan dan bezakan perbezaan antara berpuasa dan eating period. Okey, sebenarnya intermittent fasting ini tidak spesifik kepada jenis-jenis pemakanan. Dia tidak strict on atas makanan apa yang kita patut makan dan makanan apa yang kita tak patut makan. Sebenarnya kita just makan je macam biasa, cuma ikut period waktu yang telah diberikan. Okey. Sebenarnya in this respect, sebenarnya intermittent fasting ini in conventional sense adalah bukan diet. Saya repeat, intermittent fasting ini adalah bukan diet tapi more kepada eating period. Okey. Okey, so method untuk intermittent fasting ini kita ada 2. Okey, dalam program ini kita dah susunkan sebanyak 2 method. Mula-mula adalah 13 jam berpuasa, 11 jam waktu makan. Dan yang kedua adalah 16 jam berpuasa, 8 jam waktu makan. Okey, yang paling famous dan paling senang adalah 16 jam berpuasa dan 8 jam waktu makan. Ini adalah yang paling famous sekali dah, yang banyak orang guna. So contoh dia, saya ambil yang kedua, 16 jam berpuasa, 8 jam makan. Contoh orang ni saya start breakfast pada pukul 10 pagi. So daripada pukul 10 pagi dalam waktu 8 jam hingga ke 6 petang. So daripada pukul 10 pagi ke 6 petang, waktu itu saja yang saya boleh makan. Daripada 6 petang sehingga 10 pagi esok, itu adalah waktu berpuasa selama 16 jam. Okey.
itu adalah contoh 16 jam berpuasa, 8 jam makan. Yang 13-11 tu kami sediakan ialah sebab kita tak nak guru-guru rasa terkejut dan staf rasa terkejut dengan terus 16-8. Kita bagi sikit-sikit dulu dan teruskan dengan 16-8. Okey, lepas itu IF ini merupakan satu powerful tool yang boleh mengurangkan berat badan. Sebab apa? Sebab bila kita period time of makan tu berkurang, automatik pemakanan kita akan kurang dan juga dia akan menurunkan kalori. Walaupun dia akan menurunkan kalori dan eventually akan lead up to penurunan berat badan. Okey, saya nak ingatkan semua para guru dan staf, walaupun 16-8 ini mampu menguruskan berat badan, tapi kita juga kena peka terhadap pemakanan yang kita ambil. Kalori yang berlebihan juga takkan berjalan kalau kita buat intermittent fasting. So kena balance between calorie intake dengan 16-8. Okay, so health benefit untuk intermittent fasting ini adalah dia memberikan kesan yang baik terhadap badan, minda dan juga improve quality of life. Dia juga dapat mengelakkan kita daripada kena penyakit heart attack, heart disease dan juga type 2 diabetes. Okey, ada kajian juga telah menunjukkan bahawa intermittent fasting ini mampu mengelakkan kita daripada terkena kanser untuk masa hadapan. Okey, untuk side effects intermittent fasting ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rasa apakah side effects untuk intermittent fasting ini? Sebenarnya side effects dia tiada side effects. Cuma lapar saja. Okey, itu saja dia punya tu. Tapi eventually dia akan menyihatkan badan dan berat akan lebih menurun. Okey, next. Okey, ini adalah flow intermittent fasting kita. Macam yang saya dah terangkan tadi, kita biasanya akan guna 16 jam berpuasa, 8 jam makan. Tapi kita tak nak para guru dan staf terkejut. So kita start week pertama adalah kita briefing dahulu. Week kedua hingga ketiga kita buat 13-11 dan week keempat sehingga final week kita buat 16-8. Okay, next. Okay, ada satu app ni boleh download dekat Play Store and iOS. App ini boleh merekodkan kita punya berpuasa itu. Nama dia adalah Zero App. Boleh install dekat Play Store and iOS. So guru-guru dan para staff boleh dah start install nama dia Zero Apps. Okay, next. Okay, app ini boleh sign up menggunakan Facebook dan Google. Senang je. Step 2 adalah sign up. Lepas tu kita pilih kita interested in manage our weight. Sebab program ini bertujuan untuk menurunkan berat badan. Okay, next. Okay, kita dalam app ini terdapat pelbagai jenis intermittent fasting. Tapi yang telah kita syorkan adalah 13-11 dan 16-8. Untuk 13-11, para hadirin boleh cek phone di bahagian kanan dan kotak yang paling bawah ada tulis custom fast. Okey, kat situ kita boleh buat untuk 13-11. Buat untuk 16-8 daripada minggu ke-4 hingga minggu ke-8, kita boleh cek pada phone yang belah kiri, kotak yang kedua. Okey, next. Okey, sebenarnya Zero app ni dia akan rekodkan kita punya waktu fasting, bukan waktu makan. So contoh saya berpuasa, saya ambil 16-8, saya start pukul 10 hingga ke 6 petang. Start 6 petang tu baru saya start record sehingga 10 pagi esok. Itu adalah waktu saya berpuasa. Okay, so dia Zero app ni akan rekodkan kita punya daily fasting untuk intermittent fasting. Okay, next. Okay, once dah complete kita punya fasting 16 jam tadi, kita tekan end fast, lepas tu save. Dia akan savekan kita punya record untuk daily record untuk kami nanti, eventually kami nak kumpulkan semua data. Okay, next. Okay, tak berjayalah sesuatu program itu tanpa program mentor yang telah menjayakan aktiviti program itu dulu. Dengan ini saya ingin menjemput Nik Munirah untuk sesi perkongsian macam mana beliau telah melakukan intermittent fasting ini sebelum program
sebelum semester ini start. Okay, hari ni kita nak invite Nik Munirah untuk perkongsian ini. Diminta Nik Munirah terangkan sikit, introduce yourself to us. Hai, boleh dengar ke? Boleh. Terima kasih Fuzal, great sharing pasal intermittent fasting tadi. Okay, nama saya Nik Munirah binti Muhammad Zaidi, berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Saya 22 tahun dan currently a third year student in Kesihatan Persekitaran Pekerjaan UPM. Okay, untuk pengetahuan semua, Nik Munirah telah berjaya menurunkan a pounds of weight dari berat badan dia dengan hanya intermittent fasting sahaja. Okay, Nik Munirah, saya nak tanya macam mana Nik Munirah stay motivated untuk teruskan intermittent fasting ini? Sejujurnya sebelum ni saya dah lama nak ada healthy lifestyle tapi tak ada bimbingan daripada sesiapa sampailah kita ambil subjek health and behaviour semasa SEM 3. So saya implement apa yang kita belajar daripada subjek tersebut dan dia membantu saya dalam untuk konsisten dalam intermittent fasting. Benda lain yang berjaya motivate saya adalah sokongan rakan-rakan dan kawan-kawan. Lepas tu untuk stay motivated juga saya continuously baca artikel, buku ataupun opinion orang lain untuk menambahkan pengetahuan untuk improve lifestyle saya terutamanya dari segi pemakanan. I see. Okay Munirah, saya pernah cuba intermittent fasting ini dahulu. Tapi saya rasa amat susah. So macam mana Nik Munirah adaptkan intermittent fasting ini to your daily life? And selalunya Nik Munirah ambil berapa lama and ikut waktu bila? Okay, pada awalnya sebagai beginner juga susah untuk saya praktiskan intermittent fasting ni juga. Tapi seingat saya bila saya awal-awal start tu, saya start dengan 13-11 juga tapi dia susah kan nak adapt. So saya buat minimum untuk saya puasa ada dah 8 jam. Dan saya start intermittent fasting ni pada bulan 3 tapi tak konsisten. Start dalam bulan 7 baru konsisten and then saya increase fasting hour saya tu dari minggu ke minggu sampailah 16-8 supaya badan saya dapat adapt. Biasa saya buat intermittent fasting ni pada waktu malam dan sekarang saya stay konsisten buat 16-8 punya method. Oh 16-8. Okay, Munirah saya nak tanya kalau during kita fasting, kalau kita lapar, patut ke kita kita makan je? Apa cadangan Munirah? Kalau kita lapar sangat-sangat, kita binge masa kita fasting habis. Berdasarkan pengalaman yang saya praktis lah. Bila saya lapar, saya akan minum banyak air masak ataupun coffee without sugar. Tapi kalau betul-betul rasa lapar, saya akan makan buah, bukan ambil heavy meal. Sebab kalau ambil heavy meal pada waktu malam, dia menyebabkan kita mudah nak gain weight lagi. Oh okay. Kalau selain daripada intermittent fasting ini, ada tak rahsia lain untuk Munirah kekal kurus? Macam ambil suplemen ke, ambil detox ke ataupun seagatan? Tak, saya tak ada ambil suplemen. Tapi kalau nak cakap pasal method lain tu maybe saya buat physical activity sikit dengan calorie counting. Physical activity tu biasa saya buat workout time petang-petang. Untuk calorie counting ni saya guna apps MyFitnessPal. Dia bantu saya untuk kira kalori yang saya makan seharian. Lepas tu dia tolong kirakan berdasarkan BMI kita perlukan berapa kalori sehari. Contoh macam saya ada kalori limit saya 1300 daily. So saya tak boleh makan lebih daripada tu sehari. Tetapi jika kalau saya makan lebih daripada 1300 tu, keesokan harinya tu saya akan kurangkan food intake saya. Untuk dalam masa sama juga saya amalkan kalori deficit macam yang Iqbal cakap tadi. Kalori deficit ni mana kalori burn lagi banyak daripada kalori intake kita.
ataupun dalam kata lain, kita exercise ataupun sweat more daripada apa yang kita makan. Oh, okey. Kalau Munira tak kisah, saya ada satu soalan yang nak tanya. Kami semua tertanya soalan ini. So berapa banyakkah berat yang Munira dah turun untuk sepanjang tempoh yang Munira dah buat IF ni? Kalau saya campurkan IF dengan workout dan calorie deficit tu, maybe dalam 14 kilo daripada 80 lebih, 80 lebih tu Disember 2019, sekarang dalam 60 lebih lah. Saya masih 14 jauh. kilo? Uh, Wow. Saya masih jauh lagi daripada normal weight saya, tapi saya harap dengan program ni saya dapat rasa lebih seronok lah, dapat exercise, dapat buat aktiviti dengan cikgu-cikgu dan kawan-kawan saya sekalian. Alright, itu sahaja sesi perkongsian Q&A with program mentor Nik Munira. Okey, Terima kasih. seterusnya kita ke segmen yang seterusnya. Iqbal. Alright, jadi kita sampai, terima kasih Fuzal. Jadi kita sampai kepada antara last slides kita, iaitu awards. Jadi ini awards yang dimasukkan. Para hadirin boleh memenangi awards sama ada tempat pertama, kedua ataupun ketiga. Okay, tempat pertama macam semua orang boleh nampak. Okay, awards bagi tempat pertama sebanyak RM200 dan awards bagi tempat kedua RM100.5 dan awards bagi tempat ketiga RM50. Okay, jadi kriteria-kriteria yang perlu ada untuk mendapatkan awards ni adalah pertama, intermittent fasting sebanyak 10%. Jadi intermittent fasting ni kita akan tengok komitmen para peserta lah dalam membuat intermittent fasting. Melalui Zero Apps kita akan monitor benda tu. And then attendance. Okay, dekat sini kita nak tunjuk bahawa komitmen merupakan antara penyumbang markah yang terbanyak lah, sebanyak 60%. Okay. Yang kedua, physical exercises ataupun physical activity kita sebanyak 20%. Jadi kita minta untuk para peserta beri komitmen dan hadir dalam kita punya session pada hari Jumaat 5:30 petang. Okay. Yang last sekali adalah progress ataupun perubahan bagi para peserta lah, daripada berat tu ke berat ni, BMI tu ke BMI ni. Okay, kita akan tengok progress tu sebanyak 20%. Jadi bergabungkan semua markah ataupun percentage ni, yang mana paling tinggi akan mendapat first prize, second prize dan juga third prize. Okay, last sekali thank you. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin, terutamanya Sekolah Kebangsaan Serdang kerana sudi bekerjasama ataupun bersama-sama kita menjayakan program Way to Go ni. Itu saja. Ada apa persoalan? Sebelum tu saya ingin meminta kepada para peserta untuk mengisikan link Google Form. Sebab kita nak check BMI yang ada sekarang dekat para peserta. Jadi link Google Form nanti saya punya AJK akan letak di ruangan chat dan saya minta cikgu yang ada di dalam Google Meet tolong forwardkanlah dekat dalam grup WhatsApp yang mana ada semua cikgu untuk isikan Google Form tu. Kaki tangan pun sama, kaki tangan awam. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Silakan. Okay, saya buka soalan kepada semua para peserta ataupun AJK sekiranya ada. Okay, kawan saya Nur Amira binti Ghazali ada forwardkan link. Jadi saya minta untuk para peserta iaitu guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan serta kaki tangan awam Sekolah Kebangsaan Serdang untuk mengisi ataupun pendaftaran program Back to Go. Okay. Sekali lagi link tu saya minta untuk forwardkan dekat grup yang mana ada semua cikgu lah. Okay, saya buka untuk pertanyaan. Ada apa-apa soalan daripada para hadirin? Okay, tak ada ya. Okay, sekiranya tak ada, saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk handle.
Iqbal. Ya, Dengar Dr. saya Din. tak? Okey, jadi sekarang ni kita dah tamat bahagian penerangan dan kita sedang menunggu feedback melalui borang yang telah dihantar tadi kan? Yes, betul. Okey. Jadi Puan Nuriza ada apa-apa nak tambah ke? Okey, Puan, mikrofon Puan. Untuk yang dah submit borang tu saya ucapkan terima kasih banyak. Okey, kita buka ada beberapa soalan daripada warga sekolah untuk kita punya penceramah hari ini. Kalau ada apa-apa yang disangsikan ataupun pertanyaan, silakan ya, tak ada masalah. Student saya bersedia untuk menjawab. Untuk pengetahuan ataupun information kepada para peserta ataupun tuan-tuan dan puan-puan, iaitu guru-guru dan juga kaki tangan Sekolah Kebangsaan Sedang, nanti kami akan buat satu grup, tapi nak minta tuan-tuan dan puan-puan isi Google Form tu lah. Nanti kami akan buat satu grup dan kami akan contact tuan-tuan dan puan-puan di situ. Dan kita akan update up to date lah. Grup tu melalui WhatsApp kan? Okay. Macam tak ada soalan dah, Doktor? Yap. Saya tengah tunggu Puan Nuriza je kejap. Alright, Doktor. Saya fikir nanti lepas kita dah buat grup WhatsApp tu, kalau ada apa-apa pertanyaan pun boleh melalui grup WhatsApp lah. Terus. Puan Nuriza tak ada ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah doktor. Ya Puan, silakan Puan. Siapa tu tanya? Kenakan nama. Saya Cikgu Amy. Saya Cikgu Amy. Silakan Cikgu. Okey, macam ni. Saya memang pernah dengar pasal intermittent ni. Intermittent fasting. Macam in between kita puasa tu kan. In case kalau dah terlalu sangat dahaga, macam kalau ambil air, maksudnya boleh tak kalau ambil air yang kurang gula ke untuk nak top up tenaga yang rasa macam dasu lah. Izinkan saya jawab Cikgu Ami. Okey, masa fasting tu minum adalah dibenarkan, kopi semua boleh. Janji dia kurang kalori dan juga kurang sugar intake. Minum adalah dibenarkan. Oh, okey. Faham. Terima kasih. Puan, kalau boleh kita tak nak sampai Puan pengsan ya. Buat. Kalau tak tahan puan minum je Puan. Kalau tak tahan minum je, tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Sama Puan. Okay, terima kasih Cikgu Amy. Ya, sama. Cikgu Aziz dalam kereta ada nak bertanya? Dari tadi tu. Tengah fikir soalan. Okey, nak tanya doktor, dari segi pemakanan, sebelum digalakkan tak kalau macam kita ada light supper sebelum kita tidur? Kalau sekiranya nak elakkan mungkin waktu petang sampai ke malam tu kita ambil light, mungkin kita tak ambil nasi banyak. So tiba malam tu dia macam ada sikit lah lapar tu datang. Boleh recommend tak untuk light supper lah sebelum tidur? Uzail boleh jawab tu. Silakan jawab Uzal. Okey, macam yang selalu saya baca, dia akan, kalau dia nak ambil light yang supper,
selalunya dia memang akan fasting juga, memang akan kena disiplin. So far yang saya tengok paling teruk pun dia ambil kopi. Kopi atau minuman yang bertenaga. Kalau macam selain daripada itu, makanan ringan adalah strictly tak boleh. Kena betul-betul patuh ikut 16-8 ataupun 13-11. Okey. Saya nak tanya. Okey, GB nak tanya ni. Okey. Silakan Macam Puan. ni. Ya Puan. Ya Puan GB. Okey. Kalau untuk SK Serdang, cikgu dia berbagai-bagai peringkat umur. Okey. Jadi kita cuba lihat di sini daripada saya faham tentang penjelasan student semua tadi. So untuk adakah dia ada kategori 40-an, 30-an, 20-an, sebab bila kita tengok di sini metabolisme badan seseorang tu dia mengikut peringkat umur kan. Kalau peringkat umur 40-an plus ni, adakah dia sama juga larian dia dengan 20-an? Ataupun ada kategori-kategori yang macam mana? Saya kesian ni cikgu-cikgu yang 40-an ni memang semangat ni. Okey. Terima kasih, Puan. Nak penjelasan lah di situ supaya semangat tu tak padam. Okey, saya suggest kalau tak tahan sangat untuk waktu malam, boleh ambil pemakanan seperti buah. Tapi kalau ikutkan kena memang betul-betul strict, and sebenarnya dari segi metabolism memang ada, saya baca dah banyak kajian, sebenarnya intermittent fasting ini meningkatkan metabolism di dalam badan. Tidak kisah peringkat umur, dia akan meningkatkan metabolism dalam badan. Tak, maksud saya adakah program ni kita kategorikan sebab you all memang buat di sekolah dan kebanyakan cikgu-cikgu ni adalah ranking dia 40 plus. So adakah you ada kategori 20-an, 30-an, 40-an, 50-an? Adakah you ada kategori dia? Maksud saya tu. Okey cikgu, dari segi kategori kita tidak membuat kategori sebab apa kita generalisasikan semua peringkat. Jadi kita buat yang mana sebenarnya semua kategori boleh menerima. Okey, macam sebagai contoh physical activity, kita buat daripada beginner untuk Zumba sampai kepada intense. Tetapi physical activity tu andai kata yang peringkat maybe peringkat umur lebih macam tinggi daripada orang lain ni, kalau tak mampu ikut tapi buat physical activity tu secara kemampuan masing-masing. Tidak perlulah nak ikut sama-sama macam mana orang lain buat intense. Dari segi intermittent fasting, okey, apa yang kami susunkan sebanyak sebab tu kami susun intermittent fasting Puan, daripada sikit jam kepada banyak, daripada 13 jam kepada 16. Sebab apa 13 jam tu kita rasa adalah waktu yang achievable bagi semua orang. Kemudian kita pergi ke 16. Tapi sekiranya ada peringkat umur cikgu yang tidak tahan untuk puasa 13 jam, kita boleh buat custom intermittent fasting. Okay, sebab tu kita akan ada buat satu grup WhatsApp. Jadi custom intermittent fasting tu akan disusun bersama-samalah antara AJK dan juga participants. Okey. Jawab soalan ke Puan? Okey, boleh. Terima kasih. Puan, saya nak tambah macam untuk intermittent fasting 13, 11 dan 16, 8 itu adalah sebenarnya basic line untuk IF. Sebenarnya kita ada metode yang lebih harsh lagi, contohnya seperti dalam seminggu tu 24 jam kita berpuasa dalam 2 hari dan seterusnya makan macam biasa. Itu adalah harsh. Ada yang waktu yang lebih panjang lagi seperti 24 jam. Itu kuat sangat. Itu kuat sangat. Yang kami dah sediakan ni adalah baseline and it's applicable to all umur. Okey. Untuk pengetahuan para peserta, kalau kita tengok sebenarnya intermittent fasting ni dia ambil konsep berpuasa. Macam kita berpuasa kan daripada subuh sampai ke maghrib. So kita nampak sini sebenarnya ramai orang achieve benda tu. Tetapi intermittent fasting ni dia tidaklah sepenat puasa. Sebab apa dia membenarkan kita untuk minum air lah. Dan boleh buat waktu malam. Sebab tu saya rasa sebenarnya achievable. Tapi andai kata tidak achievable, kita boleh buat custom intermittent fasting. Sama ada 10, 14, maybe kita boleh buat macam tu.
Itu saja. Dan saya nak menyelit. Saya fikir semua orang ada peluang untuk menang hadiah tu sebenarnya, bukan tak ada, yang mana-mana peringkat umur pun ada peluang. Jadi saya fikir yang penting progres dan disiplin kita tu. Itu yang paling penting. Okey. Okey, saya harap program ini berjalan dengan lancar dan mendapat Amin. sambutan daripada warga SK Sedang. Cikgu kita sambut InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Kami juga daripada pihak peserta mengucapkan terima kasih kepada para guru dan juga sekolah kebangsaan Sedang. Okey, silakan. Cikgu Nadia. Yang pasal yang physical activity tu, Ya. sekarang kan kita kan PKPB, jadi macam kita buat online ke ataupun kita kena physically present kat situ? Okey, untuk physical activity kita akan buat secara atas talian, iaitu depan komputer. Okey, so kiranya para peserta dan juga AJK perlu mencari ruangan kosong lah di keliling kita. Perlu Dan kita berbukti lah tu. kira macam tengok YouTube kita buat. Okey, macam tu. Tapi kita buat bersama-sama lah. Sebab apa? Bersama-sama kita bersemangat untuk melakukan physical activity. Ada soalan lain? Ada soalan lain, Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu Nadia atas soalan tadi. Okey, kita buka lagi ada apa-apa soalan yang pihak sekolah ingin bertanya kepada warga UPM. Okey, PKM saya tu dia nak bertanya tu. Silakan Cikgu, okey, silakan. on microphone Puan Salimah. Okey, saya nak boleh Alright. dengar? Okay. Okey, saya nak Boleh. tanya kalau mengenai buah-buahan tu, ada tak buah-buahan yang ada yang setengah yang saya dapat maklumat lah, ada yang kata ada ini yang boleh, ada yang tak boleh, atau pada all fruit boleh ambil. Macam pisang apple tu apa beza kan? Pisang kalori dia lebih tinggi. Okey, dari segi buah-buahan, sebenarnya tak adalah buah yang spesifik yang kita tak boleh ambil dan boleh ambil. So sebenarnya tapi kita sedia maklum bahawa pisang mengandungi kalori yang agak tinggi berbanding buah yang lain. So sebolehnya kita mengelakkan pisang lah. Tapi buah-buah lain seperti apple, tembikai, saya rasa tu lagi bagus lah. Dan Ada suggestion juga daripada kawan saya, dia makan apple hijau. Tak semua orang boleh makan apple hijau ni, kadang dia punya kan susah sikit kan kita nak adapt benda tu. Betul Cikgu. Jadi ambillah buah-buah lain yang kalori dia lebih rendah daripada buah lain. Dia punya kuantiti tak kisahlah. Saya cadangkan jambu ke, jambu air. Jambu air. Yes. Yes, better. Okey, kemudian dari segi air tu kadang pengambilan green tea tu macam mana? Sebab green tea tak boleh ambil waktu perut kosong. Okay, saya serahkan kepada Nik Munirah, boleh ke Nik Munirah jawab? Apa soalan tadi? Pengambilan green tea tu waktu kan kita kalau kita buat IF tu perut kita kosong. Oh, biasa kalau saya yang amalkan, saya biasa dah makan, tunggu 2-3 jam, lepas tu workout, lepas sebelum atau selepas workout saya minum green tea sebab dia meningkatkan lagi macam metabolisme badan. Tapi waktu dalam keadaan kita berpuasa tu, jarak puasa tu, jarak jam tu kan, kita tak boleh ambil makanan tapi kita haus. Kita nak minum green tea. Sebab green tea salah satu minuman favourite saya tu. Saya tak boleh kalau tak minum. Dia macam ketagih. Maybe boleh minum sebelum buat IF kot. Okay. Kena make sure disiplin. Okay. Green tea bagus sebab banyak antioksidan tu. Okey, itu saja. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Lagi satu minta maaf Adik. Boleh silakan Puan Nadia. Tak ada, saya cuma nak suggest lah kalau yang physical activity tu saya cadangkan sediakan physical activity yang no jumping exercise sebab ramai di antara kami yang sakit lutut.
Ya betul. Ada masalah tu macam kalau buat mat exercise ke apa ke, macam yang kalau lompat-lompat tu memang rasa dah surrender dah. Betul. Nanti tak datang sekolah pula. Okay, penganjur sila take note ni tu. Okey. Sebab kami ni muda remaja. Kami memang sedia maklum dan kami mencarikan silibus yang sesuai dengan para guru sesuai dengan peringkat umur lah. Okay. Tapi sekiranya ada jumping exercise, para guru tak perlulah nak ikut jumping exercise tu. Tapi kami akan sediakan yang tak ada jumping exercise. Sebab kita nak bagi motivasi kan, kita tak nak cikgu tu okey tengok apa exercise tu terlampau ni live group. Kita tak nak, kita nak bagi motivasi pada cikgu tu. Sebab kita kena faham. Kita tak boleh buat benda ni drastik. Betul. Kita akan cuba bagi sesuai dengan peringkat umur supaya bagi dia enjoy. Dia nak enjoy. Kita diet ni kena enjoy. Kalau tak enjoy tak boleh stres. Betul cikgu. Okey, terima kasih Puan Salimah. Okey. Ada lagi apa-apa soalan daripada wakil AKP? Cik La? Fazila. Fazila ada wakil tak? Soalan nak tanya? Jabat, mesti ada soalan nak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Tak ada soalan, dengar je. Alright. Terima kasih. Saya nak tambah sesuatu kejap. Saya boleh tak? Ya, silakan. Okay. Silakan. Saya menerima soalan dalam direct message. Ada orang tanya, fasting hours tu include dalam tidur sekali tak? Soalan ni berbunyi macam tu. So saya nak jawab yang masa kita tidur pun kira sebagai fasting hours juga. Itu je. Okey, terima kasih penjelasan daripada Cik Ahmad Fauzai. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang kita boleh utarakan kepada pihak presenter? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya terlepas lah, rasanya terlepas. Kalau kat luar kan katanya ada bayar. Ada bayaran ni. Soalan? Ada yuran. Ada yuran. Inilah program ni. Tidak ada yuran. Tak ada. Okey. Tak ada yuran tuan. Tidak ada yuran. Tak ada. 100% free. Oh. Yelah kena tanya lah. Kan daftar baru kira pula nak bayar. Okey. Respon daripada wakil kelab guru ni. Ya. Alright. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okay, sama. Okey. Okey, kalau mungkin ada persoalan, kalau tu saya mempersilakan Puan Guru Besar untuk kata-kata penutup, Puan. Okay. Saya terima kasih kepada pihak UPM yang telah mengadakan program Great to Go, dan saya rasa ini adalah satu program yang sangat-sangat baik dan menarik, dan saya mengharapkan semua warga SK Serdang termasuk SK menyertainya. Bukan hadiah ataupun ganjaran itu yang kita utamakan, tak. Pada saya bila kita menyertai, dan yang pertama tu, objektif yang pertama tu untuk gaya hidup sihat. Dan daripada objektif yang telah dibentangkan tadi sangat menarik hati saya. Di sini walaupun kita tahu suasana kita dalam PKPB ni, kita duduk rumah, tapi kita masih lagi mengamalkan gaya hidup sihat, dan saya sangat-sangat mengharapkan warga SK Serdang menyertainya dan memberi kerjasama untuk student kita di UPM. Dan pada saya berharapkan program ini berterusan. Walaupun jangka masa ni 8 minggu, bila kita hitung tu kita rasa agak lama, tapi bila kita mendapat hasil, kita akan rasa satu keterujaan untuk meneruskan
lagi. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih dan saya berharap program ini berjaya lah, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan. Okey, terima kasih ucapkan pada Puan Haja Nuriza, Pengurus Besar SK Serdang atas kata-kata penutup tadi, dan diharapkan perkongsian yang disampaikan oleh penceramah kita daripada warga UPM dapat menambahkan lagi lah kita punya pengetahuan tentang program lah Way to Go, dan rasa nanti objektif tahun 2021 ni kita slim fit dan bolehlah baju yang yang tu bolehlah kita otor-otor sikit lah, insyaAllah dengan program dijalankan. Alright, okay, dan mungkin dari pihak doktor kalau ada perkongsian ataupun ada info-info yang lain berkaitan tentang program kesihatan, mungkin boleh saya bagi ruang dalam 5 minit ke macam mana doktor? Saya dah tak dapat nak cakap, just saya nak minta Puan Nuriza untuk assignkan satu cikgu lah yang mana kita boleh jadi sebagai wakil, mana kita boleh hubungi dia untuk membuat grup WhatsApp dan sebagainya. Puan dapat